Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama kita kembali dalam rancangan talk show Buat-Buat yang dipancarkan dan di-streamkan oleh Pixelah dan Koryo Art Studio. Hari ini kita special sikit lah. Ya, Selalunya betul. video-video sebelum ni kan kita macam berdua je. Aku tengok betul. muka kau tengok muka aku. Tapi hari Sebenarnya. ni kita ada tetamu undangan atau tetamu yang kita bawa khas daripada KL lah. Siapa benda tu? Daripada Kuala Lumpur, orang Sentul. Ya, betul tidak? Ya, betul. Orang Sentul. Kita ada Tengku perkenalkan Umar nama. ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengku Ahmad. Bersama. Terima kasih juga sebenarnya kerana menerima hebat ini. kesudian menerima apa ni pelawaan kita ya, untuk talk show rancangan buat kita ni. Alamak. Hari ni kita nak bercakap mengenai nuansa muzik gamelan Melayu. Ya, apa besar. orang kata ni apa Nuansa, gamelan? nuansa. Gamelan tu apa? Itulah, sekejap lagi kita tanya Ah, tetamu okey, je. okey, Okey, okey. sebelum kita start, Omar boleh perkenalkan diri Omar. Okey. Dah sekarang bekerja sebagai apa? Apa background, belajar background apa? Ya. Bila start main gamelan? Semua kita nak tahu pasal tetamu kita ni. Okey, senang cerita. Okey, lagi sekali nama saya Tengku Malani. Terima kasih sebab sudi jemput Gang Sepura bersama Oh, Betul. Gang Sepura. Dia promote company-nya. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, promote. Aku membesar dekat Sentul lah. Kan Kan kawan? orang Ah, Sentul. kita orang Sentul. Kita orang jiran-jiran, Memang kamu orang baru. KL ni, orang Kamu KL. KL. Aku dari kecil sebenarnya dah terdedah dengan seni sebenarnya dari kecil. Sebab dulu kecil mak aku berniaga dekat Chowkit. So kita orang adik-beradik suka kacau dia lah berniaga. So dia hantar kita orang pergi berteater-teater dekat situ. So dari Sebenarnya cuy je. Sebenarnya aku lupa kan. Dia sebenarnya Tengku Umar ni bukan pemuzik je, dia juga pelakon. Pelakon. Siapa-siapa yang nak teringin nak tengok Umar berlakon, boleh cari di VCD. Hoi, ya Allah. Air Mata Ibu. Ya Allah, lagu Siti Nurhaliza tambah. tu. Dia berlakon, kau boleh tengok dia berlakon. Ya, bukan kaleng-kaleng kan. Okey, sama balik. Itu zaman Tok Kadok gila. Dululah berteater-teater berlakon semua. Sekarang bila dah masuk sekolah tu ada gamelan pula, ada muzik. So dari situlah mendekatkan diri ke arah seni tu lebih dekat lah, lagi-lagi dalam bidang muzik kan. So tiba-tiba termasuk Aswara, diploma. Termasuk. Okey. Termasuk terjumpalah kau sekali kat situ. Kita orang same batch, okey. Okey, 2000 Tua. Tapi kalau tak silap saya pernah jumpa dia ketika waktu kecil masa tu. Kecil Pada tu. tahun 97 kalau tak nampak sangat aku Oi. tua kan. Kalau dia tak kecil silap, kau kecil lah. 97 98 sebab masa tu dia berlakon dalam teater musikal Taman Baginda kalau tak silap. Ya Allah, Betul. lamanya. Betul. Itu kat lama. Matic weh tu. Ya betul kan. Nampak tua sangat aku kan. Tapi dah nampak dah dari kecil Omar ni diterapkan dengan kesenian. Ya, betul, dia oleh ibu bapanya. Sebab itulah hasilnya sekarang Babago. Seni. Tapi tak semua tahu keluarga yang macam supportive macam tu lah. Betul, Kita betul, ada betul, juga betul, kawan-kawan betul. yang macam minat seni tapi Keluarga tak pantang support. nenek moyang aku. Ya betul. Macam tu lah. Memang ada. Siapa? Atim Selamat Ali Muzik. Dia tak boleh. Sabi. Betul buat kan. Kita dalam rancangan talk show buat-buat yang dipancarkan dan di-streamkan oleh Oleh Pixelah dan Koryo Art. Bukan PXL Pixelah. Kau memang Boleh. nak mati Banyak kali aku disebut Pixelah dan Koryo Tanam dalam Art. otak. Okey. So daripada Aswara tu Omar belajar di peringkat diploma, degree kau macam mana? So bila masuk Aswara tu kita feeling macam boleh kot ambil diploma kan. Rasa macam nak ambil bidang seni secara serius lah. So kita ambil diploma 3 tahun. Kita belajar muzik lah. Tapi masa tu dia ada dua pecahan. Satu kita kena ambil instrumen kita 3 tahun belajar. Satu lagi kita ambil bidang kita. So aku pilih gamelan sebagai aku punya instrumen major. Dan juga komposisi dan gubahan untuk aku punya major studies lah macam tu. Okey. Kenapa masa kecil kan awak berlakon, tiba masuk Aswara awak tak nak ambil berlakon, awak tak nak ambil bidang teater, tiba awak ambil bidang muzik. Takutlah. Okey. Cabar tak soalan? Ui, mencabar. Okey. Kalau kita tengok balik masa aku kecil-kecil dulu, kita masa kita berlakon, berteater, menari, menyanyi semua tu, itu adalah satu kita punya kanak-kanak punya ekspresi tau. Macam benda yang natural kita buat. Beza dia ada arahan, ada pengarahan. Okey, buat macam ni, buat macam ni. So budak-budak jadi seronok. So bila kita dah besar,
seni dalam diri kita tu memang dah ada, cuma kita dah rasa macam itu bukan sebenar yang kita nak lah. Padahal aku rasa macam tu. Sebab macam kita dah puas berteater apa semua, rasanya minat muzik bertukar sikit lah. Tapi masih dalam bidang yang sama, seni, tetapi di aliran yang berlainan lah macam tu. Sebab tu dia memilih gamelan. Sebab mungkinlah dari kecil-kecil kita tengok kita ada ke arah lain, tapi bila besar tu macam minat kita ke arah lain pula. Yang penting dia bermula dengan minat. Lepas tu okey, di Aswara Umar ambil major instrumen gamelan. Dari situlah explore-nya menggunakan instrumen gamelan lah. Betul. Dekat situ aku belajar lebih mendalam pasal gamelan tu lah. Mula-mula kita just main je. Bila masuk Aswara kita belajar, oh gamelan Melayu ni adalah tradisi daripada satu tarian, joget gamelan dan sebagainya. Dan baru-baru kita tahu, oh tradisi ni lebih besar daripada apa yang kita sangkakan lah. Dan bila kita belajar tu, kita belajar muzik gamelan. Selain teori muzik, semua benda muzik yang biasa kita belajar, tapi alat muzik tu sendiri adalah satu perkara yang menarik untuk aku teroka sendiri lah sepanjang diploma tu. Sekarang Umar bekerja sebagai sekarang sebagai pensyarah di Aswara juga. Setelah diploma dia ambil degree and then immediately appointed as lecturer dekat Aswara lah. Akhirnya tu. So kita membawa orang yang betul lah, supaya Alhamdulillah. dia memang memahami, mendalami, dia memang korek mengenai gamelan tu supaya anda boleh memahaminya lagi. Okey, untuk seterusnya kita nak tanya Umar, apa ni komponen-komponen dalam ensemble gamelan Melayu? Betul ke kita panggil ensemble gamelan Melayu? Boleh, betul. Ensemble tu kita rujuk pada satu kalau dalam muzik lah, satu kumpulan muzik lah. Mana dalam tu ada alat muzik dia ataupun pemuzik dia lah. Macam tu. So boleh terangkan apa ni alat-alat muzik yang ada dalam gamelan Melayu ni? Dia punya kan kita bila tengok orang main gamelan kan ada banyak-banyak, ada yang bulat-bulat, ada yang panjang-panjang, ada yang kayu, ada yang besi, ada yang gong lah apalah. Cuba boleh explain tak? Nama dia. Bukan kau pernah ambil alat main dia? Alah, buatlah macam kita tak tahu. Kita tak tahu, kita tanya. Supaya Macam kita ni, bagi tahu orang explain. Okay, macam ni lah, dalam bila kita cerita pasal gamelan Melayu ni, dia sebenarnya adalah satu ensemble muzik yang mengiringi satu tarian. Kita panggil joget gamelan lah. Okay, so tradisi joget gamelan ni dia dalam istana je dulu. Dia tak ada dekat luar, so orang luar tak nampak. Orang-orang istana je tahu. Lagi-lagi dekat Pahang dan juga Terengganu lah. So dalam tu kita boleh tengok ada alat seperti kromong, dia ada gong-gong kecil. Sebenarnya cerita gamelan ni, kalau kata apa benda gamelan ni, dia adalah satu ensemble yang diperbuat daripada alat-alat perunggu, tembaga dan juga berkayu, bergendang. Dia macam alat percussion lah. Okay, dan dikumpulkan tu ada alat-alat yang melahirkan bunyi yang berdengung, ada yang bergendang dan sebagainya lah. So boleh Umar terangkan nama-nama setiap komponen-komponen Alat tu. muzik. Okey. Kalau kita tengok ada satu alat yang bentuk macam banyak bonggol-bonggol, ada 10 tu. Kita main dengan dua tangan, itu kita panggil kromong. Okey, kromong. Satu lagi gambang. Gambang ni alat gambang kayu yang kau main tu lah. Oh, yang panjang, yang macam sampan tu. yang kalau dalam in English we call it marimba. Oh yeah. Marimba is equivalent to marimba. Keromong tu bukan bonang. Kromong tu bonang. Bonang istilah Jawa, kromong istilah Melayu. Kita cakap bahasa gamelan Biasanya Melayu. kita cakap, yelah, biasanya yang mana saya pun pernah belajar juga. Betul. So saya tak tahu lah, masa tu disebut bonang-bonang. So Betul. okay, bonang. Itulah dia bonang, rupanya kromong. Kromong. Dia ada pertukaran istilah tu lah. Tapi sekarang kita panggil kromong. Sama lah. So Ya, di betul. Malaysia panggil benda itu adalah kromong. Kromong. Okay. Betul. So ada satu yang aku tengok hari tu ada macam bentuk dia sama, bentuk dia sama tapi dia macam ada satu kecil satu besar. Tu Oh, pula. yang itu nama dia saron. Tapi dia ada beberapa saiz lah. Ada saron baron yang sederhana, saron demung yang besar, saron peking yang kecil. So dia ada bunyi yang register dia berbeza. Ada bunyi tinggi, bunyi sederhana, bunyi rendah. Tapi dia main benda yang sama lah macam tu. Okay, lepas tu kita ada gendang juga kan? Kita ada gendang, kita ada kenong. Kenong tu macam ada gong besar tapi dia berdiri keliling. Dan juga ada gong. Gong ada dua lah. Kiri dan kanan. Macam tadi macam Umar ada cakap kan, dia macam apa ni, muzik joget gamelan ni, muzik gamelan Melayu ni mengiringi joget gamelan. So adakah dia muzik dahulu ataupun tarian joget gamelan tu dulu? Maksudnya mana yang wujud dulu ke apa? Allah. Nantilah. Kalau nak tanya orang yang dah meninggal dunia tak boleh. Okey, macam ni. Kita tak pastilah mana datang dulu, sebab yang kita tahu lagi-lagi tradisi gamelan ni, tak kisah di Jawa ataupun di Indonesia, kita tahu dia seiringan. Maksudnya kita hanya boleh membuat andaian. Mungkin muzik dulu,
Sebab mungkin dia buat gong dulu dan mungkin dia orang rasa gembira dan dia orang mungkin menari. Mungkin itu aliran dia. Ada juga orang kata mungkin menari dulu sebab dia adalah satu ritual. Lama-lama ada muzik pula. Mungkin lah, so setiap orang ada andaian dia. Tapi pada saya dia tradisi gamelan ni adalah satu, kalau tak ada gamelan tak ada muzik. Kalau tak ada gamelan dia tak ada tari. Tak ada tari, tak ada muziknya macam Dia tu. saling memerlukan lah. Dia Betul. komponen yang seiringan yang kita macam bila cakap pasal muzik gamelan kita mesti cakap pasal joget gamelan. Tapi hari ni kita cakap pasal muzik joget muzik gamelan. Mungkin insya-Allah kalau in future kita boleh bawakan orang-orang yang boleh bercakap apa ni? Betul, kan? betul. Tapi itulah kebanyakan tak tahulah banyakkan masyarakat yang mana yang tahu dengan gamelan, dia tahu gamelan je, dia tak tahu ada tarian dia macam tu. Ada setengahnya orang kata ada tarian saya tak tahu pula, tapi saya tahu gamelan tu alat muzik je. So macam mana nak Sebab bagi dia- orang tahu? Tapi sebab itu pendekatan tu berlaku sebab muzik joget gamelan lagi. Muzik gamelan ni selalu dibawa ke macam majlis orang kahwin, macam kau cakap tadi majlis convocation, dia macam jadi satu track mark orang yang apa ni upacara yang sebegitu ada gamelan dimainkan. Okey. Sebab mungkin tak tahulah yang mana saya rasa lah. Sebab mungkin muzik gamelan ni contohnya kat konvo lah kan. Mungkin sebab dia menjadi ketenangan. Muzik tu sebenarnya kalau kita dengar tu tenang je. So mungkin dekat dalam konvo tu dia menjadi satu ketenangan, seorang akan macam relax. So tak adalah macam orang kata apa, membosankan kan. Tapi ada orang kata bosan juga kan. So lah. macam mana tu Nanti cerita bosan tu kita akan sampai juga kat situ nanti. Tapi sekarang jangan lupa share video ni, jangan lupa share supaya ramai lagi yang boleh menonton. Kita ada dekat bawah ni ramai-ramai yang banyak dah menonton tapi ada yang belum komen. Kalau boleh komen apa-apa kita soalan nak komen. tanya pada Umar. Tanya boleh soalan, tak kisah, saya boleh soalan-soalan yang jawab. susah-susah sikit lah supaya dia Secara macam gitu kan. Kita okey. baru Pandai kan? dalam baru 20 minit Betul. So kita masih lagi dalam rancangan talk show Buat buat yang dipancarkan dari Pixelah dan Koreo Lab. Art Studio. Koreo Art Studio. Koreo Lab orang nanti lain. kau kena lab je dengan aku. Okey. Secara ringkasnya Umar boleh cerita tak macam mana sejarah sejarah gamelan dekat Malaysia ni? Aku banyak salah hari ni. Okey, kita bagi yang asal je lah. Okey, gamelan Melayu ni dia bermula di kerajaan Johor Riau Lingga. Dekat situ ada satu tradisi gamelan. Yang tradisi gamelan ni memang kita tahu datang daripada orang-orang Jawa. Maknanya masa tu Nusantara belum ada lagi Malaysia dan Indonesia punya boundaries kan. So kita orang Nusantara ni selalu berlayar dan sebagainya. So tradisi tu berpindah daripada Johor Riau Lingga tu, daripada istana berpindah ke Pahang atas perkahwinan antara kedua diraja. And then seterusnya bila diorang berkembang kat situ, diorang dah mula membentuk satu identiti gamelan Melayu tu dah mula berbentuk kat situ di Pahang. Dan seterusnya berkahwin pula royalty Pahang dengan Putera Terengganu. So berpindah pula tradisi tu ke Terengganu. Dekat Terengganu lah tradisi gamelan tu berkembang lagi. Ada banyak penciptaan lagu baru, penciptaan tari baru, dan penciptaan lagu dan tari ni adalah dicipta sendiri oleh tuanku pada masa tu lah. Basically dia datang dari Johor Dari bawah dia naik Johor Ringgit. Riau. Johor Linggi tu dekat Negeri Sembilan. Lapar kan. Johor Riau ni kat mana sebenarnya? Dekat area mana Dia ada sebenarnya? kepulauan-kepulauan dekat area Singapura. Ada satu Nanti kita Laut buka situ. bukan kamus, kita buka peta, Ya, kita geografinya. tengok geografi Tu lah. Okey. Maknanya dia dekat area Singapura tu lah. Dia naik ke perkahwinan dengan kat Pahang, betul di Pahang dia pergi ke Terengganu. Betul. So, sebab tu lah sekarang ni dia macam popular di Terengganu. Ya. Dan Ah. tapi masa pergerakan tu dia hanya dimainkan dalam istana je. Orang-orang rakyat tak tahu lagi kewujudan dia. Disebar luas lah. So macam mana Ya. daripada transisi Istana. daripada istana ke apa ni rakyat biasa atau rakyat jelata? Okey. Masa tengah berkembang tahun kurun ke-19 tu 1940-an tu tengah berkembang dalam istana je. So bila kita berlaku peperangan dunia kedua tu, orang Jepun datang menjarah tanah Melayu masa tu lah kan. So semua persembahan-persembahan dalam istana ataupun semua hiburan tu dihentikan atas arahan diraja sendiri. Maksudnya didiamkan. Maknanya dia orang penari dan pemuzik ni diminta bersumpah supaya tidak disebut lagi sebarang apa-apa tarian ataupun
gamelan ni Aku langsung. sumpah. Sedih tak? Itu satu punca dia. Satu lagi sebab kemangkatan Sultan pada masa tu. So beberapa puluh tahun kemudian memang tidak dipersembahkan langsung sehinggalah tahun 1960-an macam tu bila Tunku Abdul Rahman memerintahkan curator muzium negara masa tu Tan Sri Muben Shepherd untuk cari apa-apa seni tradisi yang masih survive selepas Perang Dunia Kedua. Kita angkat balik tradisi Melayu tu. So kita ada apa orang kata bukan kronologi. Peredaran tu adalah ada ke dia punya. Jadi sebenarnya dia ada zaman kegelapan. Ya, betul. Ada zaman kegelapan dia sebenarnya. Betul. Dan lepas diangkat oleh Muben Shepherd, Ya. dia jadi zaman Renaissance lah. Dia kembang balik dia lah. berkembang balik lah. Masa tu terdapat tentangan daripada orang diraja sebab kita tak nak benarkan sebab dia memang dimainkan oleh istana je. Tiba-tiba ada orang datang nak bawa tolong bawa keluar. So mula tak setuju tapi lama-lama sebab demi memartabatkan supaya dia tak nak pupus dan dibawa. Akhirnya dibawa keluar dan barulah rakyat Malaysia tahu ada gamelan Melayu. Tapi ada juga macam perselisihan faham ke macam orang Indonesia kata itu bukan, tu Jawa dan sebagainya. Sehingga kan ada pengkaji dari Indonesia datang untuk check in 1970s tu datang ke Malaysia untuk tengok seni persembahan tu. Sama ke tak sama? Tengok ada tak ciri ini gamelan Jawa ke ni gamelan mana. So bila check memang bukan dari aliran gamelan Jawa tapi dia memang telah berkembang dengan sendirinya sebagai identiti gamelan Melayu. Okey. Tapi sebelum kita kita teruskan. Conversation ni jadi panas dah ni. Dia panas betul-betul Sebab Dia ada ada soalan. kan? Cuma Ada Mak Kiro soalan. bacakan soalan Okey, dia. ada soalan daripada Anis Zahim. Okey, soalan dia, kalau lagu wajib sebenarnya kena ada cincang sarun atau tidak? Jawab. Okey, itu soalan dia Ah. Okey. Kalau kita merujuk kepada lagu wajib, kalau siapa yang tak tahu lagu wajib dia kata okey. Biasanya kita merujuk lagu wajib ni adalah lagu gamelan Melayu lah saya rasa yang dia maksudkan, okey. Dia bertanya bahawa adakah semua lagu ke? Dia kata kalau lagu Lagu wajib wajib je sebenarnya lah. kena ada cincang sarun atau tidak. Okey, begini. Hampir semua lagu gamelan Melayu tu boleh dicincangkan dan ada lagu tertentu yang tidak dicincangkan lah. Contohnya lagu-lagu yang dicincangkan lagu Timang Burung, Togok, lagu Lambang Sari, Nongga, Mulih kita boleh cincangkan. Tapi ada lagu yang kita tidak cincangkan lah. Jadi isu berkenaan dengan boleh ke tak boleh kenapa ke tu tak ada masalah lah. Hampir ke semua lagu boleh dicincangkan. Kita cakap cincang. Ini bukan cincang daging kat rumah nak Yo. buat samosa. Kan? Walaupun petang-petang ni goreng-goreng samosa, goreng-goreng kari lipat sedap juga. Lapar sekarang ni. Okey, kira apa cincang tu mah? Okey, sorry. Kita assume semua tak tahu. Okey, cincang ni adalah satu istilah di dalam gamelan Melayu merujuk kepada satu bahagian lagu. Setelah kita main lagu asas gamelan tu, alat-alat sarung yang berbilah tadi tu akan bermain satu nada yang berlainan supaya bila kita dengar lagu tu macam ada lapisan melodi yang lain. Macam lah. Dia ada So, macam layer. ada layer. So layer tu yang kita panggil cincang. Mungkin kerana istilah tu wujud sebab cara permainan melodi tu nampak macam ni. Dia atas bawah. Macam cincang tanpa daging lah. Sedap juga samosa. Kalau ada orang boleh Sedapnya. belikan samosa, ya Allah. Makcik bawah tu mungkin jual samosa. Kedai bawah je. Bolehlah beli samosa tu aku. Tiba-tiba rasa lapar pula cerita pasal. Okey, jangan lupa share video ni. Ya. Share bagi semua. Ramai orang lagi yang menonton video ni. Ramai yang boleh tahu mengenai informasi-informasi tentang muzik gamelan. Ya, betul. Video ni dibawakan khas oleh Pixelah X Koreo Art. Ya. Kami Pasal sejarah gamelan tadi kan. Macam mana nak bezakan antara gamelan Melayu kita dengan gamelan Jawa? Okey. ke Jawa ke Bali ke kan? Maksudnya sejarah gamelan di Malaysia dan sejarah gamelan di Indonesia. Kalau sejarah gamelan di Indonesia tu sangat luas. Dia lagi keterbelakang lah. Kalau ni sikit lah kot. Perbezaan dia lah. Kalau perbezaan kita boleh nampak dari segi instrumentation. Walaupun menggunakan aset gamelan yang sama, tapi variasi alat dia berbeza sedikit. Gamelan Jawa satu bilik ni penuh gamelan.
Okay, dia punya banyak instrumentasi dah. Kalau gamelan Melayu 7 ke 9, 10 itu saja. Lepas tu dia punya bunyi berbeza. Kalau gamelan Jawa dia ada bunyi laras. Kalau siapa yang tahu muzik, scale ataupun laras scale tu berbeza. Kalau gamelan Melayu contohlah bunyi dia teng do re mi sol la, contohlah kan. Kalau Jawa dia teng da 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 da. Beza kan? Lebih kurang kan? Dia macam ala-ala macam Tiba. Pun sedap. Kita ada ke tak ada macam tu. Okey, mari sama-sama balik. Itu antara yang boleh kita dengar perbezaan dia secara nyata lah. Lagi-lagi bila kalau gamelan Jawa ni dengan tarian dia, kita boleh nampak rupa bentuk, cara pemakaian, cara pergerakan tari dia. Memang kita tahu ini bukan gamelan joget gamelan. Okay, gamelan Jawa memang pergerakan dia perlahan dan nak masuk keluar ke dalam. Tapi bagi joget gamelan dia laju sikit. Kita tak ada terlalu perlahan sangat, tapi kita sederhana macam tu. Dia masih lagi ada tertib. Tertibnya lah. Kalau penari gamelan tu mesti ada tertib dia. So, Ya betul. Beza, tanya lagi sebab aku nak apa tahu dia? tau. Tiba kita dia nak tahu. So tak apa, kita kongsi sama Amai. Contohnya macam lagu gamelan, bukan gamelan, maksudnya muzik daripada Bali. Bunyi dia macam macam mana tu? Macam itu mana? aku tahu sebab nama pena dia berdasarkan cara ketukan tu, betul tak? Oh ya ke? Mungkin ke? Mungkin lah. Mungkin lah. Aku perlu cerita sebenar dengan kau pasal nama tu. Okay, but anyway, kalau sebab kalau siapa-siapa yang macam yang bukan muzik lah, dia dengar macam tu, tapi boleh beza. Macam gamelan Jawa bunyi dia ada yang perlahan, yang biasanya yang dikenali perlahan, walaupun dia ada melodi yang berbagai. Gamelan Melayu biasanya tempo dia sederhana, kelaju sikit lah. Untuk gamelan Bali memang orang terkenal bila dengar bunyi dia fierce, macam terbakar laju. Terbakar, patut macam mana nak balik kalau tengok. Sebab saya pun ada pengalaman kan? Kelas awak Ada Saya pengalaman. belajar tarian Legong. Ya. Tarian Legong ni kecak. Nak mengikut muzik ni tak boleh nak kira sebab kita kena feel lagu sebenarnya. Ya betul. Sebab gamelan ni tradisi lisan atau tradisi oral. Maksudnya kita tak belajar dengan cara bagi paper kertas baca skor, notasi muzik, tak ada. Dia memang dari lihat, dengar, tengok, cuba pada muka, belajar sampai mampus. Macam tu Macam tu. So memang Umar pernah ada experience tak belajar gamelan Bali atau gamelan selain daripada Malaysia. So far alhamdulillah saya berpeluang untuk belajar gamelan Jawa di Indonesia dan juga gamelan Bali di Bali. Jadi bila kita belajar pecahan-pecahan ni, kita boleh nampak perbezaan dia. Gamelan Bali macam ni, gamelan Jawa tradisi, gamelan Melayu macam ni. So kita boleh nampak apa yang gamelan Melayu serap daripada gamelan-gamelan ini dan apa yang dia berdiri sendiri, itulah. Faham. Banyak juga Banyak belajar benda baru. Tapi korang boleh share lagi video ni. Jangan lupa komen, tanya lagi soalan. Saya rasa banyak orang nak tanya soalan, tapi dia macam malu-malu, segan. Tanya je, yang mana tengok ni tanya tolong je. tanya je apa yang mana kita nak tahu pasal Jangan muzik. rasa soalan tu kadang-kadang orang tanya soalan aku ni Macam bodoh-bodoh dia kata. Tak apa, Tak apa. tanya je. Lagi-lagi Okey. kita kat gamelan kat sekolah dah ada dah, MRSM dah ada Betul. sekolah, Pendidikan gamelan dan ada dah. sebagainya. So tak kisahlah tanya soalan bodoh pun, kita bodoh sebab kita tak tahu. Memang soalan tu jadi bodoh, tapi orang yang akan menjawabnya mungkin awak akan faham dan awak boleh terima jawapannya, ya. Okey. So, kita teruskanlah soalan kita terus Ya. kepada Umar. Okey, sekarang ni kan kita ada stigma tau. Kita ada stigma Apa tu? dalam Takutnya. masyarakat. Okey. Stigma dia banyak mengatakan bila dengar juga gamelan ni macam sama ada di muzik iringan. Dia macam orang dengar tak dengar ataupun dia macam bos. Bila bagi kita tengok orang macam bosan lah juga gamelan ni. Macam mana di zaman 2020 ini Ya. to make it fresh ataupun nak Bagi segar. Orang berminat dengan lagu gamelan tu. terutamanya gamelan Melayu tu. Okey, satu perkara sebab bila kita tengok rakyat Malaysia lah lihat tradisi seni in general kan, dia orang tengok macam apa ni bosan, apa ni boring. Sebab satu, dia orang tidak didedahkan ataupun diterapkan appreciation tu dari kecil. Itu problem dia. Ya, betul. Hanya beberapa sekolah je yang ada calimpung ke gamelan pun ataupun seni in general, tapi kita tak lihat dia sebagai sebahagian daripada perkembangan sasiah seseorang. Kita tengok matematik, sains, itu pun jadi isu lah. Matematik, sains, bahasa Inggeris, whatever semua kan. Itu satu hal lah. Ini kita nak masukkan seni sebahagian daripada pembelajaran perkembangan pelajar tu pun jadi satu masalah juga. Sedangkan itu boleh jadi
bila mungkin masa kanak-kanak dia, contohlah kita bagi analogi, kita nak harapkan orkestra bertaraf dunia, tapi kita tak start bermula daripada orkestra kanak-kanak yang bunyi semua main tu. Dari situlah bermula dia, barulah dia berkembang menjadi satu yang lebih besar kan. Betul. So banyak masyarakat perlu ambil peduli, dan kita pula yang seni ni kita perlu suapkan mereka sebanyak-banyaknya lah. Bab pepatah Melayu, Ya. Berlentur buluh biarlah dari Rebongnya. Ya, kat sini ada Sabar. orang komen. Ha, Ada orang komen. Ha. Ada kata daripada Diana Sugar. Tak Okey, betul. Danny ni Diana Sugar ni sebenarnya adalah tetamu hari ini. Disebabkan dia ada Lubang lah. tak apa lah, kita bagi tahu lah. Tapi disebabkan dia ada masalah-masalah sedikit kesihatan sikit kan, tak Ya. dapat hadir hari ni. So dia tanya Epek lah gamelan aku tu seorang berhantu katanya. Selalu juga dengar apa dia kata? Selalu juga dengar apa dia kata? Tak nampak pula maknanya. Selalu dengar orang cakap macam tu dia kata. Tak, itu kan soalan lah, itu macam statement. Oh dia beritahu lah. Tapi ada Okey. satu lagi seorang ni namanya Apa? Dak Sapik. Budak Sapik lah ni. Dia kata kenapa muzik gamelan sangat sinonim dengan upacara dalam istana atau yang berprotokol? Menarik. Okey, untuk soalan pertama tu rasanya kita dah menjawab, sebab gamelan tu tradisi dia memang dari dalam istana perkembangan dia. Mungkinlah sebab satu alat tradisi. Okey, dulu seni-seni ni memang orang-orang yang berhierarki tinggi lah dalam istana. Orang yang orang ada juga muzik rakyat. So ada perbezaan dua. So gamelan tu dari istana. Itu yang pertama. Yang keduanya apa tadi? Majlis berprotokol. Okey, protokol. Okey. Dia ada dia ada sejarah tersendiri sebenarnya bab majlis protokol ni. Sebab kita selalu dengar dekat convocation, majlis kahwin dan sebagainya kan. Dia begini, selepas gamelan tu diketahui, dia wujud, gamelan Melayu wujud 1970-an tu, and then banyak universiti di Malaysia masa tu mengambil anak angkat. UKM mengambil seni tradisi gamelan sebagai anak angkat untuk dikembangkan dalam universiti. So antara yang popularnya, contohnya UKM dia buat gamelan tu nak promotekan kepada semua pelajar masa convocation lah. Bermulalah dekat situ convocation. Dekat UM pun buat convocation. Banyak jugalah. Banyak juga. Takut ada cincin takut. Jangan tukar topik. so banyak jugalah universiti yang ambil gamelan ni, yang mana kita tahu macam UTP, Uni10, Ya betul. kan? Ya betul. UKM. So rasanya dah banyak kot. Dah. Almost semua universiti lah. kan. So hampir semua universiti utama ada gamelan group senang cerita lah. So awak pernah ada pengalaman? Awak kan? Saya. So ada pengalaman lah, maksudnya mengajar di universiti selain daripada Aswara lah. Awak dah lecturer kat Aswara tu lain cerita, maksudnya di luar universiti sendiri. Okey, masa aku mengajar pula belajar di Aswara, alhamdulillah ada juga demand daripada universiti lain untuk menjemput aku untuk belajar. So mengajar. So contohnya di Universiti Teknologi Petronas, UTP, ada Uni10 pun ada. Dekat situ kita, bila kita dapat macam contohnya aku sendiri belajar daripada adik guru, kan, daripada adik guru Pak Bob, Pak Osman, semua ni. Jadi kita dapat hands on macam mana pembelajaran tu secara terus. So kita bila ajar yang diorang-diorang ni pula, kita pernah present dengan cara generasi diorang lah, mungkin dengan notasi dulu sikit dan sebagainya. So kita dapat peluang untuk tunjukkan diorang tradisi ni macam ni. Berkembang daripada lagu tradisional dahulu, asas, sehinggalah kepada mereka boleh bermain lagu-lagu moden, contemporary dan sebagainya lah. So sekarang kita tengok banyak jugalah lagu gamelan tu dah diubah suara, dikomposisikan benda lagu baru ya. So kat sini ada soalan daripada Anis Zahir, dia tanya gamelan dengan cak lempung dua-dua not berbeza ke? Dia tanya tu. Okey, memang berbeza sebabnya dulu cak lempung pun dia tak ada semua not macam dekat piano tu ada C D E F G A B C C sharp dan sebagainya. Dia tak ada macam piano tu. Dulu ada beberapa not je, tapi kemudian dia berkembang mengikut aliran zaman. Baru cak lempung tu dia sebab dia muzik rakyat kan. Tu lama-lama dia orang inginkan lagu-lagu yang ikan kekek lah, apa semua, tambahan not-not dan sebagainya lah. Sampai semua piano tu ada not, cak lempung pun ada not. Tapi bukan untuk gamelan Melayu. Gamelan Melayu ni dia tradisi istana, dia bukan tradisi rakyat. So tradisi istana ni dia banyak terikat dengan adab, tertib, bunyi, kecantikan dan sebagainya lah. Kalau kita tengok kan, kalau
kalau macam dia orang main music jang tu apa tu? Maksudnya gamelan dia orang ada setengahnya universiti yang mana saya tengok lah. Dia dia bangun-bangun Komposisi baru lah kot. Oh, okey. Kalau kita tengok tradisi istana dia duduk, kena main, jangan pandang sultan dan sebagainya. So bila dah berkembang ni, kita ada gamelan ada dua bentuk aliran yang kita boleh nampak lah. Satu gamelan tradisi yang memang masih lagi mengekalkan tradisi tu, main lagu-lagu gamelan istana, main untuk tari ataupun boleh berdiri sendiri. Dan ada aliran yang lebih kepada kreasi baru, penciptaan lagu-lagu baru yang membawa kepada style-style yang baru dan juga pergerakan yang baru. Macam tu lah. Dia ada expressionism lagi Yes, tu. betul. Kadang-kadang kita tengok benda tu benar wow, sebab mungkin Dia jadi sebab showmanship ada lah. accents yang macam sebab kita nak tengok. Mungkin yang dia kata tadi fresh ke tak fresh tu, macam mana how to make it fresh tu. Nah. Mungkin lagu-lagu yang macam tu kot. Orang mungkin tengok. lah, komposisi baru yang sebab lebih memang bila kita lihat pada music popular tu merujuk kepada music yang memang orang suka dengar. So bila kita ada satu aliran macam komposisi baru ni dibuat supaya pendengar-pendengar Boleh tu saja. boleh Boleh terima, saja. boleh terima, faham tak? Macam tu lah. Pasal sedikit pasal apa itu Gamelan, sejarah sejarah dia, dia. perbezaan-perbezaan dia. Sekarang ni kita nak cerita pasal Gangster Pura. So, Apa orang kata Gangster Pura tu? Apa Gangster Pura? Gangster berpura-pura ke? Mungkin kita dalam rancangan talk show buat-buat. Sebab tadi dia Gangster Pura-Pura, kita pun buat-buat. Tak nak kalah juga. Okey, kita nak tanya Umar, Gangster Pura ni apa? Kumpulan gamelan ke, individual ke, ataupun di bangunan ke, apa ke? Kita tak tahu. Sejenis. Sejenis apa? Sejenis sesuatu macam tu. Okay, Gangster Pura ni adalah satu kita boleh kata traditional art center, especially kita memupuk tradisi gamelan Melayu lah. Okay, aku adalah co-founder dia bersama dengan Diana Sugar yang Demam tak dapat datang tu. Dan kita memang mempromosikan seni tradisi, especially gamelan Melayu tu melalui forum, kelas, masterclass dan performance. Okay, so dekat sini kita nak cuba bentuk satu community yang semua dapat bermain bersama-sama gamelan tu. Sebab gamelan ni bukan senang nak dapat. Betul. Murah. Alat muzik tu Alat sendiri muzik susah tu kan. sendiri susah. Betul. Jadi kita nak Struggle juga nak cari. kita nak create satu environment supaya semua boleh datang, menggamit. Mungkin kalau dah pernah main, dah datang. Kalau tak pernah datang, kita nak promote gamelan Melayu tu ke mata dunia. Macam tu lah. Betul, ni bagus, usaha yang bagus. Dah berapa lama Gangster Pura ni? Kita telah ditubuhkan sejak 2016 sehinggalah sekarang. Of course lah. Okay. So kejap. Gangster Pura tu sama ke dengan apa? Bronze? Rhythm in Bronze. Okay. Rhythm in Bronze adalah satu kumpulan contemporary tapi diorang lagi awal lagi. Berbeza lah. So maksudnya you ada dalam tu lah juga. Ataupun you masih berada di Rhythm Bronze dengan Gangster Pura tu berbeza lah sebenarnya. Rhythm in Bronze tu berbeza. Gangster Pura ni berbeza lah sebab yang Rhythm in Bronze kita a member, yang Gangster Pura ni dia special Punya sikit sebab sendiri. kita yang bentuk dia, kita pupuk bersama-sama rakan yang lain. So antara apakah usaha atau apa yang telah dilakukan oleh Gangster Gangster Pura Pura untuk yang cakap tadi, untuk perkenalkan muzik gamelan ni kepada orang ramai, ke pentas antarabangsa, apa antara usaha-usaha yang telah dilakukan? Antara usaha pertama yang kita orang lakukan adalah kita tubuhkan website supaya orang tahu apa itu Gangster Pura, biasalah. Dan seterusnya kita orang berbincang, saya bersama co-founder berbincang untuk adakan kelas gamelan Melayu. Tapi cabarannya masa tu adalah kita bukanlah kaya sangat nak beli alat tu bukan murah betul, ya. Alat betul. tu sekurang-kurangnya mungkin Dah nama 50 ke 80 ribu satu ya, set. mati macam sebab kita tengok pun besar ni pun bertembaga, bukannya tin biasa kan. betul. So dia adalah seni tradisi yang mahal. Sebab itulah dia dalam istana je. Ya betul Okay. betul. So dari situ kita fikir macam mana dengan kita tak ada alat ni, kita nak cuba promote kat orang lain. Kita minat gamelan tapi alat tak ada, tapi kita teringin juga nak buat juga. So kita berkolaborasi dengan orang-orang yang ada gamelan seperti KLPAC dan juga Matic. Kita gunakan space mereka dan mereka pun sangat seronok sebab kita buat kelas kat situ. Dari situ kita promote kelas-kelas gamelan Melayu untuk orang-orang yang berminat lah. And yang bestnya orang expatriate ada, kita rakyat Malaysia, macam-macam orang pelbagai golongan berminat sebenarnya. Sebab itulah ada orang tanya dia, nak join, ada soalan dia, nak join Gangster Pura ada audition ke? Dia ada Gangster Pura ni ada
Ada audition ke? Ada audition ataupun dia dah ada member yang tetap ataupun dia macam Orang lain pemain dia berubah-ubah, pemuzik dia berubah-ubah. Macam mana? Okey macam ni sebab kita di bawah Gang Sepura ni ada Gang Sepura Gamelan Group. So Gamelan Group ni terdiri daripada member of Gamelan Group yang mana semua member ni adalah ada yang musician, ada yang bukan musician tapi pernah berlatar belakangkan gamelan. Dia mungkin pernah main kat universiti dan sebagainya lah. So far kita tak ada fix member sebab kita tak ada alat muzik dan tak ada studio yang tetap. Tapi insyaAllah itu kita punya aim untuk kita ada studio sendiri, gamelan sendiri dan ada member yang lebih ramai untuk kita sama-sama melestarikan gamelan Melayu lah. Itu insyaAllah dia akan dilestarikan. Tolonglah aminkan ya. Orang kata apa? Diperlihatkan. Dia apa lagi lah? Gang Sepura ni ada menghasilkan komposisi-komposisi baru ataupun ada keluar Lagu album sendiri ke ke? ada tak? Ada. Keluar album. album. Ada alhamdulillah tahun lepas kita telah keluarkan satu-satunya album gamelan Melayu dalam Spotify rupanya. Oh, Kita baru tahu. kiranya Gang Sepura telah meletakkan kiranya dah buat satu album secara digital di Spotify. Betul. Lagu-lagu tradisional ke lagu-lagu ciptaan baru? Lagu-lagu pertama album tersebut ada 2 volume dan semua tu adalah lagu-lagu tradisional. So adakah lagu yang buat tu ada lagu komposisi baru ataupun lagu memang lagu lama cuma kita record nafas. balik ke, beri nafas baru ke? Sebab kita sibuk kata alam mana tradisi tak angkat whatever kan, tapi bila Gang Sepura fikir balik, memanglah sebab kita tak mengikut zaman tu punya teknologi. Kita tak gunakan streaming platform sebagai satu kita punya batu loncatan. So jadi kita rekod lagu-lagu gamelan Melayu yang tradisi yang untuk tarian tu kita rekod, kita rakam and then kita masukkan dalam Spotify untuk semua orang mendengar. Sebab bila kita tengok memang orang banyak streaming lagu-lagu tu sebab dia orang memang nak cari lagu tu dekat mana. Dan rupanya ada kat Spotify, Apple dan sebagainya. So dia satu perkara yang mudah. Lagu tu dah boleh didapati dekat handphone saja. Lebih accessible Ya, lah. Betul. Kita dah ada digital. Tapi Dulu sebelum ni ada jugalah CD muzik gamelan Yes, ada. secara fizikal. Betul. Tapi zaman-zaman saya dulu pakai kaset. kaset. Ada lagi kaset tu tau. Ada. Warna kalau tak silap saya album tu berwarna maroon. Maroon, Ya, ada gambar tu. Itu Itulah antara satu-satunya lagu gamelan kan? Gamelan dalam Betul. kaset. Memang kira usaha tu dah ada tapi mengikut peredaran zaman kita nak lebih dekat kepada masyarakat sezaman tu pendekatan dia perlu berbeza lah. Dulu kaset, lepas tu CD. Ya. Sekarang ni Dah naik digital online terus. kan? Ya, betul. So, sebab tu kita memang betul-betul gunakan platform ni sebab kita pun muda kan. Kita tahu kehendak muda. Okay. Muda ya. So selain lepas kita angkat tradisi tu, so dah tahun ni kita orang buat satu album EP, dua lagu kat dalam EP tu tu. apa? EP tu apa? EP tu Electronic lagu episode. dalam album tu ada satu atau dua lagu je, dia special release macam tu. Dia kalau Single artis ke? tak single satu. Satu. Kalau 2 3 EP. tak ada EP. Macam macam tu. tu. 5 6 7 8 album. gitu. faham. Betul. So tahun ni Gang Sepura alhamdulillah kita orang tahun lepas dah buat konsert bulan 9. So lah ada buat konsert tau. konsert sulung tak pernah buat. So tu satu rahmat untuk kita orang lah bersama-sama Untuk kawan pengetahuan semua anda, perform. konsert sulung yang yang berkatakan oleh Omar ni adalah tercalon dalam Best of 2020 punya Bokaran Mana. Wow. Betul. Jangan main-main bukan kaleng-kaleng. Ya. Ya, itu semua berkat kawan-kawan saya yang gila lah. Semua musician, penyanyi semua support persembahan. Tapi semua. usaha yang berhasil lah kan. Kalau kita tak gila, kita tak keluarkan idea-idea tu. Betul, kena jadi gila. Betul. Betul, kena gila. Kalau tak kita pasif, so tak keluar idea. So semasa-masa orang ni ada part gila dia, lepas tu bercantum gila dia jadi gila. Wow. Gila. So kalau buat komposisi lagu ni kan mungkin awak pernah iringi tarian kan. Mungkin masa yang mungkin saya nak tahu adakah membuat satu komposisi baru dengan tarian yang baru, adakah sukar ataupun mudah sekali? Adakah benda tu sama dengan muzik yang telah dimainkan? I tak tahulah kan. Kalau muzik tradisi ni dah sedia ada. So jadi kita tak ada pening sangat. Makanan lah. Betul je lah. Kadang-kadang boleh Macam kalau hafal. nak buat carma Kadang-kadang tu ya tutup mata tak payah bawa skor. Terlupa pun orang tak tahu.
Jadi itu satulah. Tapi sebab cabaran dia sebagai tertib dia nak ingat bunga dan sebagainya lah. Tapi bila melibatkan satu kreasi baru ataupun komposisi baru ni, dia perlu masa untuk kita mengeramkan idea tu dan nak menulis tu lah. Lagi-lagi bila melibatkan tarian, ada yang jenis dua jenis proses. Satu, muzik dulu siap dan baru bagi penari hantamlah nak letak macam mana pola bagaimanapun. Ada yang juga jenis muzik tengah buat, penari pun tengah buat, oh apa aku nak buat gerak macam ni, Nak so order je muzik lah. kena feel lah macam tu. So ada give and take dekat situ lah. Itu cabaran dia. Ada Cabaran lah. proses kolaboratif. Proses Betul, kolaborasi itu betul. Okey, kalau mestilah Omar dah banyak buat komposisi-komposisi baru. Macam mana approach Omar dalam menghasilkan komposisi baru tu? Adakah masih mengekalkan apa ni, ciri-ciri tradisional tu, ataupun dia ada elemen-elemen lain yang dimasukkan sekali dalam komposisi baru tu? Okey. Alang-alang cerita pasal komposisi baru tu kan. Yang EP kita cerita tu dah ada dalam Spotify, so korang boleh pergi dekat situ lah. Okey. Spotify Gangsa Pura dekat Gangsa Spotify Pura. korang boleh cari. Okey. Dalam tu pun ada dalam tu ada dua lagu komposisi baru. Sri Rama Cakrawala satu lagi Saron Gila. Tajuk dia Gila lah. Okay. So contohnya kalau dalam kita dengar lagu yang pertama, lagu Sri Rama Cakrawala ni, dia membayangkan satu karakter yang turun dari langit untuk menyelamatkan isteri dia. Sri Rama turun dari langit. Betul lah. Kita dah ada, mula-mula kita dah ada bayangan tu, yang pertama. Yang keduanya kita nak tengok macam mana muzik tu, kita nak apa pengisian muzik tu lah. Kita main dekat alat gamelan Melayu. Tetapi dia punya idea dia datang daripada gamelan Nusantara. Sebab aku cari wayang kulit Kelantan punya feel, gamelan Bali punya feel, gamelan Jawa sikit punya feel, and then gamelan Melayu punya feel. So aku susun secantik boleh supaya orang akan nampak dia tersusun dengan cantik. Macam tu lah. Faham, maknanya dia ada terdapat jugalah unsur-unsur dari luar yang menjadi inspirasi dan tu. Tapi ada tak komposisi-komposisi baru oleh Gangsa Pura atau Omar sendiri yang berkolaborasi dengan orang lain? Oh, ada. Alhamdulillah bila kita berkembang dengan Gangsa Pura ni, ada artis-artis yang sekarang mula berminat. Artis lah kita orang ni super. Korang pun artis juga. Kita semua artis. Ramai artis dalam Gangsa Pura. So ada artis yang berbesar hati macam dia nak berkolaborasi dengan Gangsa Pura untuk kita menyumbang bunyi tradisi, bunyi gamelan di dalam lagu-lagu dia. Macam tu. Contohnya kami pernah berkolaborasi dengan Najwa Maidin. Kita pernah kolaborasi dengan Monolog juga. Macam tu jugalah. Yeah. Baguslah. Okay. Maknanya dia cuba memasukkan gamelan tu dalam Muzik pop. sekarang. Bukan muzik pop lah, muzik popular. Orang tak Ya, betul. pop, muzik popular Yeah. kan. So kita teruskan, maksudnya sekarang ni dah berpengalaman kan, maksudnya mungkin ada pencapaian yang dikecapi kan oleh Gangsa Pura. Dikecapi. Maksudnya apa ialah pencapaian Gangsa Pura lah, apa pencapaian yang telah dicapai. Dikecapi tu samalah tu. Samalah. Dikecapi tu. Tak faham bahasa Melayu. Okey, teruskan. Okay, alhamdulillah lah. So far Gangsa Pura walaupun kita masih muda kan, tapi antara pencapaian kita orang pada tahun lepas, kita dah buat satu konsert solo tu satu, and kita banyak kolaborasi dengan ada 2-3 TV station daripada luar negara. SNBC tak silap lah, datang ke Malaysia cari gamelan dan dia bertemu dengan kita orang untuk kita bincang pasal gamelan, rancangan dan sebagainya. So kita dah membantu mempromosikan gamelan Malaysia ke mata dunia lah. Itu satu. Alhamdulillah. And yang lain kita dah masukkan our first Malay Gamelan album dalam Spotify, and then sekarang ni pula kita orang tak sangka pula konsert sulung kita orang tu boleh tercalon pula dekat Kaki Sini pada tahun ini. So semuanya sesuatu yang kita tak sangka lah, sebab kita just buat for the gamelan, kita just keep building it, and then tak sangka kita dapat recognition macam tu. Walaupun kecil je, sebab perjalanan tu satu je daripada yang lain-lain, tapi kita rasa dah macam ini adalah something macam hadiah kepada kita orang punya usaha selama ni lah. Betul lah. At least kita dah tercalon tu pun dah cukup baik dah. Cukup baik dah. Ni pada pendapat Omar lah kan. Macam mana kita nak terapkan minat, macam kita tadi Omar cakap, terapkan dari awal tentang kesenian tradisi tu. Selain pada menerapkan dari awal, macam mana usaha-usaha yang boleh lakukan untuk menarik minat orang terhadap
tradisi, tapi kali ini kita menjerumus kepada muzik gamelan tu sendiri. Oh, okay. Ah. Kalau specifically apa yang Gang Sepuluh telah buat sekarang, sedang dan telah buat ialah kita promote website kita tu dengan perkara-perkara yang melibatkan kelas-kelas. Sekiranya kita ada buat kelas, sekarang tengah kelas kita terpaksa batalkan sebab keadaan-keadaan sekarang ni kan. Jadi kelas-kelas, forum, and then dalam website tu juga kita ada promote music gamelan. So kita lihat platform tu sebagai satu window to everyone to tengok apa itu gamelan kan. And then dalam tu juga kepada semua yang macam tak ada mallet, tak ada pengetuk apa semua, kita provide juga sebab kita memang jual. Maknanya antara produk kita orang adalah pengetuk gamelan. Kan kalau budak sekolah nak pakai itu satu. And then kita ada merchandise juga. So dia macam siapa yang main gamelan, dia orang nak beli t-shirt, ada t-shirt yang melambangkan gamelan dan sebagainya. And then kita sendiri yang kami sebagai co-founder rasa berbangga juga sebab kita sekarang dah boleh mengeksport gamelan ke Malaysia. So kami ada servis itu. Maksudnya siapa yang kaya yang set gamelan, so boleh datang kepada kami sebab kami akan exportkan gamelan tu kepada anda macam tu. Selain merchandise dan produk audio dan sebagainya. Sebenarnya kita dah berada di hujung-hujung live kita. Yelah, dah hujung tiba cepat sangat lah. Itulah Ya. macam tak puas Tak nak bercakap. puas pun nak bercakap. InsyaAllah lah kalau mana tahu nanti in the future kita boleh bawa Umar. Kalau apa ni dimurahkan rezeki kita boleh bawa gamelan ataupun kita pergi tempat-tempat Umar InsyaAllah. boleh mengajar gamelan, kita boleh buat live stream Ya, bermain ya, ya. gamelan ke. Mungkin Kita tak bukan tahu. kat dalam ni atau kat luar ke kita akan bermain muzik sebab Boleh tu. jemput. Mana kan? tahu kita boleh berkolaborasi kan. InsyaAllah boleh Ah, sangat. Boleh sangat. Inilah masanya. Ini dia adalah boleh rancangan kita. So berkolaborasi. kita buatlah suka hati kita. Memang kita buat suka Kita hati. buat suka hati Okay. dalam rancangan Macam talk show. macam berat sikit lah soalannya. Ah. Saya rasa tiba-tiba Berat datang. ni, ya Allah. Apa in the future, apa yang Omar nampak ataupun Omar teringin nak tengok gamelan Melayu ni jadi macam dia menjadi Jadi macam mana? dunia Ah, ke, ya, ataupun betul, ada betul. banyak lagi orang faham gamelan ke apa, kita tak tahu. Apa in future Omar nampak? Pada aku sendiri personal dan juga Gang Sepuluh, kita nak lihat tradisi seni ni sebagai satu kesenian yang supaya dia menjadi kebiasaan kepada orang. Kita tengok sekarang kebiasaan orang main violin, main piano. Kau main apa? Main violin. Main apa? So kita InsyaAllah kita orang berharap supaya bila kita kanak-kanak ni dia orang bersembang, dia orang tanya, kau main apa? Rebab. Kau main apa? Oh, main kenong, Faham, main gamelan. faham. So kita nak lihat tradisi seni di Malaysia tu berkembang dalam kalangan kita. Ya, betul. Macam tu. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni sekarang violin kan? Betul. Tapi Mungkin kita been colonized by the boleh British tu. and Ya. everything. Tapi itulah. Salah-salah contoh macam mana muzik tradisi tu berkembang. So pembelajar Ya, melalui betul. proses pembelajaran. Ya. Macam Omar cakap lah, supaya budak-budak zaman sekarang lebih memahami apa itu muzik tradisional Betul. ataupun apa itu muzik tradisi. Itu juga apa usaha kami sedang lakukan ini. Ya, Menjadi betul. membuat seni persembahan atau seni budaya ni lebih dekat kepada masyarakat, lebih accessible kepada masyarakat. Sebab itulah kami buat talk show buat-buat. Walaupun lah nama talk show ni buat-buat, tapi kami cuba memberi informasi yang Ya, menarik untuk anda. betul. Terima So, kasih dekat korang sebab jemput. Okey, terima Sama-sama, kasih juga sama-sama. daripada Sudi kami datang. sudi datang. Especially apa? Pixelah dan juga Choreo Choreo Arts Arts Studio. Thank you guys. Okey, jangan lupa kalau ada lagi live-live yang akan datang, kami akan bawa lagi pelbagai lagi kesenian-kesenian tradisional terutamanya. Ya. Bukan sahaja daripada muzik, mungkin kita akan bawa daripada cerita, Yes. tarian. Setuju. Kita ada beberapa Yes, plan yes. yang anda boleh terus like kita Share. punya Facebook page untuk mengetahui next punya live. Okey? Tanpa membuang masa, terima kasih kerana menonton talk show buat-buat. Thank you, Dan saya guys. Muhammad Haji Sam Saya Kero Maknan. dan dia Tengku Umar. Mailani. Bye. Bye kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dalam rancangan talk show buat-buat daripada Pixelah dan Choreo Art. Bye. Bye guys.